Kedatangan Islam di Asia Tenggara dikatakan bermula sejak abad ke-7 hingga abad ke-12. Pada awalnya, kebanyakan penduduk di Asia Tenggara masih mengamalkan agama Hindu-Buddha. Namun, penyebaran agama Islam menjadi lebih meluas disebabkan munculnya kerajaan Islam di Aceh Utara menerusi kegiatan pelayaran dan perdagangan orang Muslim dari Persia dan Arab. Seterusnya ialah teori kedatangan Islam di Asia Tenggara. Yang pertama adalah teori daripada tanah Arab. Sejarah kedatangan Islam berkait rapat dengan hubungan perdagangan yang terjalin dengan tanah Arab. Menurut catatan sejarah, orang Arab di semenanjung tanah Arab menjadi orang tengah antara pedagang Eropah dan Asia. John Crawford dalam bukunya History of Indian Archipelago menyatakan bahawa Islam datang ke Asia Tenggara melalui tanah Arab. Ini dibuktikan dengan catatan semasa pemerintahan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah yang menyatakan bahawa orang Arab ada angkatan laut yang kuat dan menjalankan perdagangan sambil menyebarkan Islam. Seterusnya ialah teori dari India. Teori ini menyatakan bahawa Islam di Asia Tenggara dilakukan oleh pedagang Islam dari Gujarat dan Malabar. Teori ini diperkukuh dengan penemuan batu nisan di Pasai dan Gresik, yaitu di mana bentuk fizikal batu nisan ini mempunyai persamaan dengan batu nisan di Gujarat. Menurut S. Tokyo Fatimi pula, kedatangan Islam dilakukan oleh para pedagang dari Bengal. Para pedagang di Bengal adalah bermazhab Syafi'i yang sama dengan mazhab umum di Asia Tenggara. Dan yang terakhir ialah teori dari China. Menurut Syed Muhammad Naqib Al-Atas, berlaku pemberontakan kaum Tani yang mendesak pemerintah menghalau bangsa asing dari Canton. Implikasi daripada peristiwa itu menyebabkan pedagang Arab yang beragama Islam berhijrah ke Asia Tenggara untuk mendapatkan perlindungan. Seterusnya, penemuan arkeologi seperti batu nisan yang terukir ayat-ayat Al-Quran dan batu bersurat di Terengganu. Bukti-bukti ini menunjukkan secara jelas ciri-ciri keislaman. Terdapat catatan dari dinasti Sung bahawa kedatangan Islam ke Asia Tenggara adalah melalui sepanjang pantai laut China pada awal tahun 977 Masehi. Pada abad ke-19, penyebaran Islam di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Satu aspek utamanya ialah perdagangan. Pedagang Islam yang aktif di dalam perdagangan antara pulau telah menyebarkan ajaran Islam secara tidak langsung. Mereka membawa budaya dan nilai-nilai Islam bersama-sama dengan barang dagangan mereka, lalu memperkenalkan agama tersebut kepada masyarakat setempat. Di samping itu, pertukaran raja-raja tempatan kepada agama Islam juga merupakan faktor penting. Pimpinan yang memeluk Islam memberi sokongan kepada penduduk tempatan untuk turut menganut agama baru itu. Kegiatan dakwah dan pendidikan Islam juga memainkan peranan yang besar. Ulama dan pendakwah melaksanakan dakwah dengan membina pondok sebagai pusat pendidikan Islam. Situasi politik juga turut memainkan peranan yang penting, terutamanya dari segi integrasi dan akomodasi antara sistem kerajaan tempatan dan nilai-nilai Islam. Proses ini tidak selalunya bebas konflik, tetapi akhirnya menyumbang kepada penyebaran Islam di Indonesia pada abad ke-19. Kewujudan Islam di Siam bermula sejak munculnya kerajaan petani. Ini kerana kerajaan petani merupakan kedudukan yang strategik di laluan perdagangan Timur Barat, sekaligus menjadikan ia berkembang pesat dan menjadi kuasa penting di selatan Siam dan utara Semenanjung. Perkara tersebut menyebabkan pedagang dan pendakwah Islam telah datang ke petani untuk berdagang dan berdakwah. Menurut D. Heredia, iaitu seorang pengembara Portugis, percaya petani adalah tempat pertama Islam bertapak sebelum Melaka. Selain itu, menurut S.Q. Fatimi, Islam telah sampai ke petani melalui dua laluan, iaitu Timur Cina dan Champa dan Barat Samudra Pasai. Manakala menurut seorang ulama dari Pasai bernama Syed Said menyatakan Piatu merupakan antara sultan pada ketika itu yang memeluk Islam dan menukar gelarannya kepada Sultan Ismail Shah Zilullah fil Alam. Sementara itu, perkembangan Islam berlaku di bahagian selatan Siam, iaitu di petani. Dalam hal ini, Islam telah berkembang di Siam apabila kerajaan petani memeluk Islam. Ketika era kegemilangan Islam dalam kerajaan petani, ia telah melahirkan ulama-ulama terkenal seperti Syed Dawud Al-Fatani dan Syed Zainal Abidin. Pembinaan institusi pendidikan juga banyak dibina seperti pondok dan madrasah. Namun demikian, perkembangan Islam di petani terungkap apabila diserang oleh Siam. Petani telah menjadi salah sebuah wilayah di bawah kekuasaan Siam. Seperti yang sedia maklum, Siam tidak dijajah oleh mana-mana kuasa barat dan negara-negara besar yang lain. Oleh itu, petani telah diserang oleh Siam apabila penggabungan Kelantan dan Terengganu berlaku.
Di Vietnam, bagi sejarah awal Islam dapat dilihat apabila pedagang Islam telah singgah di pelabuhan kerajaan Champa ketika perjalanan ke China. Bukti arkeologi pertama penyebaran Islam berasal dari kertas Cina dari dinasti Song yang menunjukkan bahawa Champa telah mengenali Islam pada akhir abad ke-10 dan awal abad ke-11, manakala kemunculan Islam di Kemboja tidak boleh dipisahkan dengan datangnya orang Champa di Kemboja. Hal ini kerana orang Champa yang sudah beragama Islam di negara asal iaitu Vietnam Tengah telah membawa agama Islam ke Kemboja. Di Kemboja, mereka bertemu dengan kelompok Melayu yang datangnya dari Nusantara. Oleh itu, terjadilah akulturasi budaya kerana persamaan agama dan rumpun bahasa Austronesia ke dalam masyarakat baru yang disebut Melayu Champa. Perkembangan Islam di Vietnam dapat dilihat menerusi kemunculan etnik Champa yang beragama Islam. Perkara demikian berlaku setelah Raja Kerajaan Champa iaitu Che Bonga memeluk Islam setelah diislamkan oleh Husain Jurnadil Kubro dan baginda mula berkuasa sejak tahun 1360 sehingga kekuasaannya dilihat berjaya menguasai wilayah Vietnam dan sekitarnya. Dalam pada itu, ketika di bawah penguasaan Kerajaan Champa Islam, dapat dilihat perkembangannya apabila masjid-masjid mula dibina dan dilihat sehingga kini. Terdapat sebanyak 40 masjid serta 22 buah surau berjaya dibina di Vietnam dan ini menunjukkan bahawa agama Islam pernah berkembang di wilayah tersebut walaupun pada akhirnya tumbang setelah dikuasai oleh Kerajaan Dai Viet. Setelah etnik Champa ditakluk oleh Kerajaan Vietnam, mereka telah melarikan diri ke kawasan sekitarnya dan salah satunya adalah di Kemboja. Namun, perkembangan Islam di Kemboja disambut baik oleh pemerintah dan rakyat tempatan sehingga menyebabkan mereka mempunyai kawasan penempatan yang tersendiri. Dan bagi mereka yang memeluk Islam di Kemboja, kelompok tersebut dikenali sebagai Khmer Islam. Selain itu, perkembangan Islam di Kemboja juga dapat dilihat menerusi pembinaan madrasah selain dapat juga golongan Muslim etnik Cham yang dilantik oleh Raja Kemboja sebagai pegawai istana seperti yang dilakukan oleh Raja Ang Duong. Sementara itu, perkembangan Islam di Myanmar terserlah apabila Raja Arakan ketika itu, yakni Naramekala, telah meminta bantuan tentera Islam dan dalam membantunya untuk menentang Kerajaan Ava yang dilihat menguasai wilayah Arakan sebelum ini. Setelah kerajaan menguasai wilayah Arakan, Narameka telah menubuhkan pusat pemerintahan baru yang dikenali sebagai Marayu. Dan dari situ juga dapat dilihat apabila tentera-tentera Islam telah membentuk komuniti Islam di Marayu. Dan sebagai lambang kewujudan Islam, maka sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid Shandikan berjaya dibina dan dapat dilihat apabila masjid tersebut merupakan masjid tertua di Myanmar hingga tahun 1940-an. Perkembangan Islam juga tersalah menerusi aspek ekonomi apabila di sepanjang pesisiran pantai Myanmar berlakunya aktiviti perdagangan yang pesat di mana majoritinya adalah dijalankan oleh para pedagang Islam. Seterusnya ialah perkembangan Islam di Filipina. Kemasukan Islam di Filipina berkait rapat dengan Kesultanan dan silsilah Sulu yang bermula pada masa Rapasipat. Puteri daripada Rapasipat dinikahkan dengan Tuan Masyaika dan seterusnya salah seorang putera mereka telah memerintah di Maimbung dan menjadi titik awal perkembangan agama Islam. Kerajaan Sulu berjaya menyatukan kelompok-kelompok kecil masyarakat Islam di Filipina. Bukti arkeologi yang menyokong silsilah ini ialah makam Sultan Sulu yang pertama yaitu Sultan Syarif yang menunjukkan gelaran Sultan dengan jelas. Manakala di Laos pula, penulisan dari pedagang Belanda menyatakan pedagang Muslim banyak berdagang di wilayah Vientiane. Umat Islam di Vientiane membangunkan masjid dan ini menyebabkan jumlah penganut Islam bertambah dan komuniti Islam di Laos semakin kukuh. Tetapi jumlah ini tidak bertahan lama kerana ia berkurang selepas berlakunya Perang Saudara. Banyak penduduk beragama Islam yang berimigrasi keluar daripada Laos. Perkembangan Islam semasa kedatangan Barat. Pada tahun 1874, penduduk Melayu Champa berjumlah 25.599 orang. Mereka bekerja sebagai peladang, nelayan, peternak lembu dan ada juga yang bekerja sebagai kaki tangan kerajaan. Masyarakat Melayu Champa benar-benar setia kepada Kamboja termasuk kepada penjajahan Perancis pada ketika itu. Pada mulanya, orang Melayu Champa Kamboja diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama Islam. Mereka mempunyai madrasah yang biasanya diurus oleh pemilik madrasah, tetapi di kampung yang tidak madrasah, kelas agama dilangsungkan di masjid atau di surau. Semasa pemerintahan Belanda, nasib orang Melayu Champa agak lebih baik kerana kepercayaan dan berbagai-bagai konflik dalaman Muslim dan perwakilan Kamboja. Tetapi setelah kejatuhan Kamboja ke tangan Khmer Rouge Les Kosem, London melarikan diri ke Malaysia dan meninggal di Kuala Lumpur pada tahun 1976.
Semasa pemerintahan Kemaruf, masyarakat Melayu Champa yang beragama Islam mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka terpaksa meninggalkan tradisi keagamaan yang dimusuhi oleh Kemaruf dan mengalami penderitaan. Perkembangan Islam di Thailand tidak dipengaruhi oleh kuasa Barat kerana Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropah. Namun begitu, pengaruh Barat termasuk ancaman kekerasan mengakibatkan berbagai perubahan pada abad ke-19 dan pedagang British diberi kelonggaran untuk menjalankan perniagaan. Pada abad ke-19, masyarakat Muslim Filipina menjadi majoriti. Dalam sejarah, Filipina telah dijajah oleh Spanyol dan Amerika Syarikat. Ketika tentara Spanyol masuk ke Filipina, Kesultanan Sulu menentang kemasukan pihak Spanyol ini dengan menjadikan agama Islam sebagai acuan untuk menentang mereka. Pihak Spanyol yang menyerang dari arah selatan menyebabkan Kesultanan Manila jatuh ke tangan Spanyol, manakala Kesultanan Muslim lainnya di Mindanao dan Sulu masih dapat mempertahankan wilayah mereka. Pihak Spanyol menerapkan dua aspek, yaitu pecah belah dan kuasa misi suci kristenisasi terhadap orang Islam. Namun begitu, Filipina telah dijual oleh Spanyol kepada Amerika Syarikat dengan harga US $20 juta pada tahun 1898 melalui Traktat Paris. Amerika Syarikat datang ke Mindanao dengan menunjukkan sikap yang baik dan boleh dipercayai. Namun traktat tersebut hanya taktik untuk mengambil hati orang Islam agar tidak memberontak kepada Amerika yang tengah menangani pemberontakan dari utara. Amerika juga menggunakan cara memanfaatkan pendidikan dan memujuk bangsa Moro yang menentang mereka dengan cara menggunakan ini untuk meredakan penentangan dari bangsa Moro. Buktinya, kesatuan masyarakat Muslim mula retak dan budaya mereka telah dipengaruhi oleh tradisi dan budaya Barat pada ketika itu. Pada abad ke-19, pemimpin kerajaan Laos Cha On ditawan kerajaan Siam pada 1828 dan dibunuh secara kejam di Bangkok, dan berakhirlah kerajaan Laos lama. Laos untuk waktu yang cukup lama dikuasai oleh Siam dan hampir 2 abad dikuasai oleh Perancis yang mula datang pada 1820. Pada tahun 1867, Charles de Montaigne dikirim ke Hue dan ia menyampaikan amanat pada Tudor untuk memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang Kristian dan kebenaran mendirikan ejen perdagangan Perancis di Hue dan pengangkutan bagi pelantikan seorang konsul Perancis di sana. Setengah abad lamanya, Perancis telah berjaya menguasai Laos secara sepenuhnya. Dalam Statut Jakarta 1642, dinyatakan bahawa mengenai warisan orang Indonesia, umat Islam wajib menggunakan syariat Islam, iaitu syariat yang digunakan oleh manusia setiap hari. Ketika pertama kali menguasai Indonesia, VOC masih mengabaikan tentang agama dan budaya masyarakat Indonesia. Selepas kuasa syarikat diambil oleh kerajaan Belanda pada abad ke-18, barulah Belanda memberi perhatian kepada kehidupan budaya dan agama. Belanda sentiasa bimbang dan curiga terhadap perkembangan Islam di Indonesia, terutamanya jika terdapat gerakan-gerakan Islamisme yang berlaku di Indonesia. Kerajaan Belanda mengalami tentangan politik dan ketenteraan daripada Kesultanan dan kepimpinan umat Islam di wilayah-wilayah Indonesia, khususnya sepanjang abad ke-19 dan seterusnya. Kejatuhan Kesultanan Yunan di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman pada tahun 1873 ke tangan tentera Kekaisaran Cina mendorong munculnya gelombang baru Cina ke bahagian utara Burma untuk mencari suaka politik. Mulai awal abad ke-18 dan abad ke-19, di beberapa kota Burma, jumlah orang Islam amat diambil kira. Mereka bekerja dalam pemerintahan di bawah hak naungan orang Burma hingga pada masa jatuhnya kerajaan Burma di Mandalay pada tahun 1885. Mereka ternyata dikenali sebagai golongan pembangkang yang paling lantang menentang kedatangan kolonial Inggris di Burma, bahkan juga dengan tidak hanya sekadar menolak secara politik dan diplomasi. Masyarakat Muslim Vietnam biasanya dibezakan menjadi 2 kategori. Pertama, masyarakat Muslim pendatang yang berkembang di kota-kota besar seperti Ho Chi Minh atau dahulunya dikenali sebagai Saigon, Tainan dan An Giang yang bersempadan dengan Kampuchea. Mereka kebanyakannya terdiri dari para pedagang dan pengusaha yang berasal dari berbagai-bagai negeri dan bangsa. Kedua, masyarakat Muslim Cham yang merupakan penduduk tempatan dan komuniti Muslim tertua yang terdapat di dataran pesisir Vietnam Tengah di 6 lama wilayah Tun Hai, Pan Rang dan Nha Trang, juga kawasan selatan seperti Chau Doc dan Pan Thiet. Jumlah masyarakat Muslim Vietnam hanya sekitar 1% dari jumlah keseluruhan masyarakat Vietnam. Di bawah pemerintahan komunis, agama memang disingkirkan dan menjadi sesuatu yang terbatas di Vietnam. Setiap negara di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Thailand, Kemboja, Burma, Vietnam, Filipina dan Laos telah menerima pengaruh agama Islam dengan pelbagai cara penyebaran agama tersebut.
Antara teori kedatangan Islam ke negara Asia Tenggara tersebut ialah dari India, China dan Champa serta dari tanah Arab. Oleh itu, dapat kita lihat Islam membawa pengaruh yang besar kepada negara-negara yang pernah menerima agama Islam pada suatu ketika dahulu.